Rakaman daripada sebuah kenderaan yang kebetulan berada di belakang sempat merakamkan kejadian ini. Jom kita tengok rakaman tersebut. Hey guys, hai, selamat menonton. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya Hilmi di channel Sembang Tidur. Okey guys, fenomena microsleep seringkali kita dengar dan terbaru pada 2 Disember 2020, beberapa hari yang lepas, seorang penunggang motosikal maut dalam perjalanan ke hospital akibat dilanggar oleh sebuah kenderaan berhampiran plaza. Rakaman daripada sebuah kenderaan yang kebetulan berada di belakang sempat merakamkan kejadian ini. Okey, takziah kepada mangsa kemalangan tersebut. Guys, microsleep ni bukan perkara main-main, okey? Sebenarnya, fenomena microsleep ataupun yang terlelap secara tiba-tiba, terutamanya sewaktu kita memandu kenderaan, sebenarnya kita boleh elakkan daripada peringkat awal dan kita boleh kesan sama ada kita berisiko ataupun tidak untuk terkena microsleep ni. Macam mana microsleep ataupun terlelap seketika secara tiba-tiba ni dia berlaku tak lain dan tak bukan akibat daripada kemerosotan kualiti tidur kita pada waktu malam. Macam mana tidur kita boleh merosot? Kadang-kala seseorang tu dia tidur cukup 6 sehingga ke 8 jam setiap malam, tetapi dia masih lagi kena microsleep. Ini yang ramai orang kita salah sangka. Mereka kata saya dah tidur cukup dah waktu malam, tapi memang tubuh saya cepat penat. Jadi saya memandu tak lama saya akan kena microsleep. Sebenarnya tuan-puan ingat, apabila kita tidur cukup pada waktu malam tapi kita masih lagi mengalami simptom-simptom seperti microsleep, penat, waktu pagi kita rasa sakit kepala, atau kadang-kala ada kering bibir bila kita bangun waktu pagi, memerlukan tidur berlebihan pada waktu siang hari ataupun tidur siang, sedangkan waktu malam kita tidur cukup, itulah tandanya tidur kita pada waktu malam merosot kualiti dia. Okey, maksudnya kita tidur yang tak sihat. Apa yang terjadi sewaktu kita tidur malam tu tuan-puan? Yang pertama dan yang paling utama, kita punya pernafasan, iaitu biasanya dekat kawasan ni lah, kawasan upper airway, pernafasan atas, dia akan menyempit ataupun dia akan tersekat, menyebabkan kita akan mengalami beberapa keadaan. Yang pertama, kadang-kala kita boleh rasa macam kita tersedak atau tercekik ataupun tercungak-cungak dan kita akan bernafas laju sewaktu kita tidur malam. Itu tandanya pernafasan kita tu tak lancar, sama ada salur pernafasan menyempit ataupun pernafasan kita tersekat. Keadaan ini kita namakan sebagai sleep apnea. Yang kedua, apabila ada satu bahagian soft tissue di bahagian belakang upper airway ni, dia akan bergetar apabila kita punya salur pernafasan kita jadi semakin kecil, dan getaran tu yang akan menjadikan bunyi dengkur. Dengkur ni bukan tanda kita tidur nyenyak ya tuan-puan. Itu adalah tanda-tanda kita terkena sleep apnea. Yang ketiga, semasa kita tidur malam mungkin kita tak sedar kita tersekat pernafasan, kita tercungak-cungak, tapi ada kawan kita, bed partner, pasangan kita yang nampak keadaan tersebut, pun itu merupakan bukti bahawa kita sedang mengalami masalah sleep apnea. Tanda-tanda lain, pada waktu siang hari kita akan mengalami excessive sleep, daytime sleepiness, iaitu kita rasa mengantuk yang melampau pada waktu siang hari. Macam mana kita nak tahu kita mengantuk biasa kita ataupun kita mengantuk yang melampau? Okey, senang saja. Yang pertama, kita rasa badan kita lesu walaupun kita tidur cukup pada waktu malam. Yang kedua, kita suka nak fokus untuk nak membuat sesuatu pekerjaan. Selepas beberapa jam kita bangun pagi, kita akan rasa mengantuk balik nak tidur. Kita akan kerap tidur siang. Dan kalau kita buat aktiviti, contohnya memandu, buat kerja-kerja apa pun, kita akan senang rasa nak terlelap ataupun kita terkena microsleep tu. Okey, mesti tuan-puan nak tahu waktu kita tidur tu apa yang terjadi sehingga kan merosot kita punya kualiti tidur. Okey, apabila berlaku sekatan pernafasan iaitu sleep apnea, yang pertama, oksigen kurang sampai ke bahagian tubuh badan, terutamanya di otak kita.
Jadi cuba bayangkan, untuk satu tempoh masa yang lama, setiap malam kita tidur dalam keadaan oksigen tak cukup sampai ke otak. Itulah bila kita buat aktiviti harian kita akan menyebabkan kita rasa cepat penat. Bila oksigen kurang sampai, akan banyaklah sel-sel yang akan mati ataupun tidak dapat bergiat dengan aktif yang sepatutnya. Jadi itulah yang menyebabkan kita jadi lebih cepat penat. Dan kadang-kadang kita lebih cepat lupa. Jadi selama mana kita tidur pun, kalau kita ada sleep apnea, maka tidur tu tetap tidak berkualiti. Macam mana kita nak atasi sleep apnea ni tuan-puan? Okay, yang pertama, kita kenalah pergi ke hospital atau fasiliti kesihatan untuk sahkan sama ada betul ataupun tidak kita ada sleep apnea. Ada beberapa ujian saringan dan ada ujian diagnostik dekat dalam makmal yang akan dilakukan untuk sahkan betul awak ada sleep apnea, betul awak ada berhenti bernafas waktu tidur malam, sebanyak mana oksigen awak turun semasa awak tidur malam. Untuk makluman, waktu kita tidur, oksigen kita sepatutnya normal lah, lebih daripada 96%. Tapi kalau tidur malam, oksigen turun 80, 70, bawah daripada 60%, itu tandanya kita tak cukup oksigen. Saya harap anda semua mendapat manfaat daripada video ni dan segeralah pergi buat pemeriksaan jika mengalami tanda-tanda tersebut. Semoga kita dapat mengelakkan kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh microsleep dan membantu juga orang lain menyelamatkan nyawa mereka. Sekian daripada saya. Jangan lupa subscribe dan majukan komen anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab pada masa yang akan datang.